Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa khabar anda semua Lalalians? Yang mana korang ni adalah orang yang kita orang sangat sayangkan, rindu. Dan saya harap you all boleh bersama saya malam ni untuk kita talk about something yang penting yang semua orang buat pun. Semua orang buat pun, iaitu tidur. So tapi sebelum kita masuk tu, saya nak tanya dulu. So adakah anda semua berada dalam keadaan yang okey? Macam mana anak-anak, ada tak anda yang masih ada masalah anak apa nama tu, anak batuk sesama, batuk berkahak, yang memang malam-malam tak boleh tidur punya, sentiasa bergolek-golek dekat katil, merengek, tak boleh tidur. Mak ayah pun of course lah tak boleh tidur kan. Bila tak boleh tidur, orang pertama yang kena bangun of course ibu. So bila mak kena bangun, itulah dia cerita dia. Esoknya pergi kerja stres lah sebab tak dapat kerja yang cukup, tak dapat tidur yang cukup. Yang laki tu mungkin duduk sebelah, bapak tak dengar. Tiba-tiba bila kena panggil tu tolak buat macam tidur mati lah. Mana saya tak tahulah siapa macam tu. Mungkin saya ke? Mungkin tapi tu dulu. So dulu macam tu lah. Memang saya pun selalu kita orang bangun malam-malam. Bila tak boleh berkahak tu, kita pusingkan Akil, Amar, bukan Akil lah, Sofia. Kita pusingkan tepuk-tepuk. Masa tu kita belum kenal AO. So alhamdulillah lepas tu lah baru kita rasa macam macam ni rupanya ada cara senang. Sekarang ni kita orang sebelum tidur dah sapu lah. Walaupun kita dah tahu dah sebelum tidur tu dah nampak Akil duk batuk berkahak, keluar kahak apa semua. Tapi lepas kita orang sapu AO, alhamdulillah, memang dia tidur nyenyak malam tu dengan izin Allah kan. So saya harap anda, anak-anak you all pun sama sihat, especially dalam musim ni, berada dalam keadaan yang okey lah. So jangan keluar, cuba elakkan. Walaupun sekarang dah boleh naik 3 orang satu kereta, cubalah kurangkan keinginan untuk keluar. Kita tak tahu kan, whatever, macam-macam benda boleh jadi kan. So sebelum kita start juga, saya nak tanya, adakah suara saya clear? Boleh ke? Boleh. Dengar ke? Dengar sangat. Kalau tak dengar boleh komen tak dengar sebab kan penat pula saya cakap, you all pula tak dengar. Okay, so dan saya nak share juga. Sebenarnya tadi saya tengok satu video Video ada 2 orang wanita lompat daripada, saya tak tahu lah tingkat berapa. Lompat perempuan ni, first kali kawan dia lompat tu, dah mati dah kat bawah. Lepas tu video tu tengah tayang kat atas tu, lagi seorang tengah nak melompat ni, tengah terjun. Ya Allah, saya tengok pun takut. 2 orang. Lepas tu dah perempuan tu melompat kat situ, orang semua macam deep tu. Rasa kita tengok orang mati depan mata. Benda tu adalah sangat-sangat mengerikan, menakutkan. Dan bila diorang check, rupanya punca dia adalah 2 orang ni kena buang kerja. Kena buang kerja, di-sack, ditendang kerja. So apa nama benda tu, saya rasa macam sampai macam tu sekali kan. Sampai macam tu sekali. So apa nama benda tu yang saya rasa macam itulah, bila kita tak ada pegangan agama, kita tak ada benda yang kita looking forward, dan fikiran kita terlampau sempit. Bila fikiran kita terlampau sempit, kita tak fikir bahawa aku kena berhenti kerja, mungkin rezeki aku dekat tempat lain. So kita tak ada ketenangan tu. Bila tak ada ketenangan tu, inilah punca dia. Apa yang berlaku adalah kita lost harapan. Kita hilang harapan untuk hidup. Kita dah rasa macam tak apalah, mungkin aku kena buang kerja, aku dah tak ada dah makanan dalam dunia, aku dah tak ada rezeki dah kat dunia ni. So dia ambil keputusan untuk cabut nyawa dia sendiri, which is sangat menyakitkan. Ngeri. Kalau you all ada peluang tengok ataupun you dah tengok, mungkin you boleh komen juga apa you punya perasaan tengok video tu. Takut So dan dikatakan bahawa sekarang ni kita dah ada 700,000 lebih unemployment rate tau. Orang yang dah tak bekerja, dibuang kerja adalah 700,000 lebih. Dan coming expectation lah, by Januari 2021 kita akan capai sampai 1 juta orang yang tak ada kerja ni. Ini cerita yang tak ada kerja, bukan yang kena potong gaji apa semua tu lagi banyak, tapi kita cerita yang dibuang kerja terus. So risiko dia kat situ lah. Kadang-kadang dulu yes, of course kerja ni selamat. Tapi now, hari ni, pada masa ni, pada saat ni,
kerja tu bukan lagi selamat. You have to be careful. You betul-betul kena prepare you punya plan, exit plan. Kalau berlaku dekat kita, apa yang kita nak buat? So benda tu kena ada plan. Jangan just pasrah. Dan na'udzubillah, tolonglah jangan bunuh diri. Kalau dalam Islam, bunuh diri you takkan cium bau syurga, you terus directly masuk neraka dan dikira syirik. Na'udzubillah min zalik. So jangan, tolong please. Kalau you tak ada kerja, dibuang kerja, insya-Allah banyak lagi rezeki lain kat luar tu. Rezeki banyak PS5 dah sold out, iPhone 12 sold out. Kalau kita kata dunia ni perakhirannya, dah tak, orang tak boleh buat duit, dah tak ada, tak mampu nak buat tu, kenapa boleh sold out kan? Mesti ada cara dia. Ada orang yang tahu cara dia macam mana nak buat duit pada musim PKP. So why not kita cari orang yang tahu buat duit masa musim PKP ni untuk kita belajar juga. In fact, kita punya team, alhamdulillah, syukur sangat diorang ni masih bertenaga, bersemangat untuk bawa team diorang untuk grow. Kita ada Mami Glow, kita ada Sofwa, kita ada Masnah, kita ada Hasni, kita ramai lagi diorang ni yang keep on doing, give value, dan akhirnya dia boleh buat duit. Di saat orang tak ada duit, kena buang kerja, dia buat duit. So jangan cakap bahawa ekonomi dah tak bagus. Sebenarnya ekonomi ada dua jenis. Satu, ekonomi internal, ekonomi keluarga kita sendiri. Nombor dua, ekonomi eksternal, ekonomi negara lah. Dan kita tak boleh langsung kontrol ekonomi eksternal. Yang kita boleh kontrol adalah ekonomi internal. Ekonomi internal, ekonomi kita sendirilah yang kita boleh kontrol. So you jangan fikir ekonomi dunia tak bagus. Sebenarnya tak. Kalau you control you punya ekonomi, you takkan affected dengan ekonomi luar. Dan macam mana nak control ekonomi sendiri, kita kena belajar, kena cari cara, cari strategi, apa plan, apa cara nak nak pastikan bahawa internal ekonomi kita terjaga. Yang benda ni orang lain tak boleh buat. You kena buat diri you sendiri punya internal ekonomi. Saya tak boleh tolong. You nak tolong, apa yang saya boleh tolong adalah bagi pendapat je lah. Tapi action, tindakan, decision, you kena buat sendiri. So that's why penting kan untuk kita belajar. Saya nampak benda tu, kita kena belajar. Dan team kita, bila saya nampak diorang bila dah start belajar, start bayar, kelas berbayar sendiri, diorang punya growing berbeza, dia punya semangat berbeza. Sebab you belajar dan you start ada knowledge. Bila you ada knowledge, cara cakap you pun dah berbeza, cara tindakan you pun dah berbeza, cara you buat decision pun dah berbeza, tak sama. So saya sangat-sangat cadangkan you all pun boleh dapat sikit lah ilmu yang kita share, yang tak seberapa yang kita ada ni, untuk share kepada you all. Dan stay tune dengan Lalali, insya-Allah kita orang akan share banyak benda. Dan kalau belum like, saya minta tolong sangat like lah page ni dan tekan receive all live notification. Kita akan buat live insya-Allah. Sebaiknya kita nak buat everyday lah, tapi kadang-kadang biasalah ada kekangan tu, kekangan ni. Tapi at least kita cuba try to give the best untuk you all. Dan kalau you stay tune, insyaAllah, saya yakin, saya janji you akan dapat sesuatu insyaAllah. So malam ni apa yang saya nak share adalah benda yang penting, yang mana semua orang buat, iaitu tidur. Dan apa yang saya nak share bukan masa tidur, tapi sebelum tidur. Apa 5 benda yang especially usahawan, saya nak fokus pada usahawan, apa yang usahawan kena buat sebelum tidur. Sebab kadang-kadang orang penat, terus tidur, hilang macam tu je. So kita tak nak macam tu. So ini adalah, you all boleh anggap macam checklist jugalah, apa yang kita kena buat sebelum tidur. 5 benda saya nak share malam ni. So nombor 1 adalah baca buku. Kalau tak boleh nak baca satu muka surat, baca separuh muka surat. Tak boleh baca separuh muka surat, baca setengah paruh muka surat. Ada ke setengah paruh? Kalau tak boleh juga, satu ayat pun cukup lah. Memang kadang orang cakap, sekarang dunia moden kot, apa aku nak baca buku? Walaupun moden, tak moden, atau zaman dulu, still buku tu penting. Dan buku tu, of course lah, you mungkin boleh baca buku online kan, ada e-book apa semua. Tapi as long as dia adalah buku, kita masih mengharapkan buku untuk knowledge sebenarnya. Kita perlukan buku. That's why dalam Islam pun ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah suruh kita membaca. Dan membaca tu adalah bukan setakat zaman dulu, zaman Rasulullah dulu kena baca. Tak, sampai sekarang. Online ke tak online ke, still you kena membaca. So cari bahan bacaan yang bagus lah. Bukan baca komik,
Bukan baca Conan, Detektif Conan. Saya kumpul yang Detektif Conan dulu, memang favourite. Bukan baca Dragon Ball, bukan. You baca buku yang dapat menambah nilai diri kita. Apa-apa benda lah yang kita rasa macam, contoh macam mana aku nak jadi lebih confident, macam mana aku nak buat business, macam mana aku nak develop sales, macam mana aku nak jaga team. Banyak buku dan kebanyakannya free kot. Online je, you google je. Saya ada satu, you search je free PDF book, lepas tu boleh buka. Itu kalau online. Kalau offline, you belilah banyak buku dekat luar, yang sangat-sangat bagus sebenarnya. Kalau you baca, you tak dapat baca penuh, baca sikit-sikit pun tak apa. Itu sebelum tidur. Sebab otak kita ni sebenarnya dia macam hard disk, bukan hard disk, dia macam komputer. Dan bila you tidur, sebenarnya kita tengah tekan button save. Dia akan masuk ke dalam satu komponen, saya tak ingat lah apa nama dia. Dia akan simpan dekat situ data yang kita baca sebelum tidur. Sebab tu zaman belajar kan, kalau you perasan, zaman belajar dulu, saya sendirilah, saya tak tahu orang lain, saya akan baca, contoh esok nak exam, saya akan baca go through, lepas tu esok tidur. Sebab saya bayangkan masa tu saya tengah save. Dan sebenarnya betul pun. Lepas saya buat tu, barulah saya tahu, saya tengok dekat TED Talk tau, dekat YouTube, saya tengok TED Talk, barulah saya tahu dalam otak kita ada satu mekanisme yang tolong savekan whatever information yang kita capture sebelum tidur. Dia akan terus save, dia takkan hilang. Sebab tu kadang-kadang bagus juga, you lepas belajar, you tidur sekejap, lepas tu bangun balik. Jangan tidur 10 jam, 4 jam, 3 jam, tak payah. Tidur sekejap je, 10 minit, 20 minit, dia akan save. Tu the power of human brain. Itu best lah So okay, seterusnya nombor 2, apa kita kena buat sebelum tidur, iaitu benda yang kita paling suka. Tolong ketepikan handphone. Handphone ni adalah benda yang bagus kalau kita guna dengan baik, dan dia juga benda yang tak bagus kalau kita tak gunakan dengan cara yang betul. Handphone ni, handphone yang kita pakai tu sebenarnya dia ada satu, kita panggil apa, kebahagiaan yang melimpah-limpah. Tahu tak dalam bahasa Inggeris dia apa? You punya excitement boleh tengok, dia akan melahirkan hormon bahagia yang melimpah-limpah. Over, dia akan keluarkan over. So that's why kadang-kadang kita terpaku dengan phone. Scroll lah, tengok movie lah, apa semua. Sama dengan anak-anak kita juga, kita akan terpaku. That's why datangnya ketagih dengan phone. Sebab handphone ni dia buat kita happy sebenarnya. Kita akan buka, of course, benda yang kita happy lah. So bahaya bila you nak tidur sebenarnya. Elok-elok you tengah check masa tu pukul 10, you main-main phone, scroll-scroll, tengok dah pukul 2 pagi. 2 pagi, dan masa tu berlalu macam tu je bila kita bersama dengan phone. So that's why you kena set satu masa you nak tidur pukul apa, 10 ke 11 ke 9, 8, 7 terpulang. Tapi 7 janganlah awal sangat. So you set masa tu, dan you kena make sure sampai masa tu off phone, ataupun you nak charge ke letak tepi. That's it, no more phone. Ini untuk usahawan ni saya beritahu ni, sebab saya faham kadang-kadang kita nak jawab PM, jawab reply apa semua. So that's why you kena set masa. Kadang-kadang perlu juga kita beritahu customer, setiap WhatsApp kita akan reply secepat yang boleh dan berakhir sehingga 10 malam. Contoh, supaya dia faham lah kenapa kita tak reply. Sebab benda ni untuk jaga diri kita sendiri. Usahawan you kena jaga kesihatan, especially yang buat full time. You tak ada MC macam orang kerja kerajaan ke, kerja government, kerja swasta. You tak ada MC. So you kena jagalah diri you sendiri. So jaga diri sendiri dan pastikan kita tidur dengan baik. Dan letakkan jauh-jauh phone tu. Jangan letak sebelah-sebelah kita, sebab dia ada aura yang tak bagus. Aura yang boleh membuatkan hormon kita akan terganggu. Boleh So tu nombor 2. Nombor 3 adalah, please jangan bawa balik kerja kat rumah. Saya faham mungkin ada you all yang memang sangat committed bekerja. Tak kisahlah bekerja ke business ke apa, you sangat committed. But please, sebelum tidur letak tepi, jangan bawa kerja balik. Sebab kadang you tak boleh give all tau. Memang saya suka panggil dia work life balance. You kena sangat balance, sama ada kerja dengan keluarga, dengan kehidupan. You kena balance, you tak boleh over sangat. So that's why kalau you balik rumah, sebaiknya you jangan bawa kerja balik. Jangan bawa kerja balik, sebab you akan stress nanti. You tak boleh bezakan kat mana aku kat rumah, mana aku kat office. So you punya life tak balance. Life tak balance tu, bila you punya life tak balance, you akan sacrifice something. Kalau you lebih sangat dekat rumah, you akan sacrifice you punya kerja. Tapi you kalau over sangat bekerja, tak tinggal 10 malam pun jawab kerja apa semua, macam saya dulu. So itu akan menyebabkan
family you pula tak happy. So kita tak nak benda macam tu. So that's why saya sangat-sangat cadangkan, kalau you ada kerja tak payahlah bawa balik rumah, letak je lah dekat office. InsyaAllah jangan risau, adalah tu esok you boleh selesaikan. Baru you boleh fokus dengan energi yang bagus. So tu nombor berapa tadi? Nombor 3. Nombor 3. Seterusnya nombor 4 adalah please luangkan masa bersama keluarga sebelum tidur. Kalau ada anak-anak, inilah masa dia kita nak bacakan bedtime story, ataupun kita nak peluk dia, ataupun kita nak ajar dia baca doa, bagi dia hafal sedikit doa lah, apa-apa doa. Doa masuk tandas ke, doa tidur ke kan. Inilah masa dia untuk anak-anak. Especially you all yang busy kan, yang mungkin nak jumpa anak pun susah. So itulah masa dia sebelum tidur, bagi anak tidur, bagi anak tenang. Sama juga kita akan tenang sebenarnya. Bila kita happykan anak kita, insyaAllah kita pun happy. So sebelum tidur tolong luangkan masa dengan anak-anak kita, supaya bukan anak lah juga, isteri kalau ada mak ayah pun luangkan masa dengan diorang sebelum tidur, supaya dia rasa kita hargai dia. Kita kena appreciate keluarga kita. Diorang ni adalah orang yang tulang belakang kita lah sebenarnya. Especially kalau you all ni usahawan yang nak buat bisnes, yang baru nak start buat bisnes, you kena dapatkan banyak doa daripada diorang. Banyakkan doa, minta diorang contoh amal, tolong doakan ayah. Sofia, tolong doakan ayah. Akil, tolong doakan ayah. So benda-benda ni kita hanya boleh dapat kalau kita spend masa dengan dia. Kalau kita tak pedulikan diorang, letak diorang ke tepi, insyaAllah kita tak akan dapat keberkatan tu, keberkatan keluarga tu. So kita cuba cari, dan saya faham you all semua busy kan, busy tak sempat tu, tapi cuba curi masa sikit untuk keluarga. InsyaAllah. Dan last kali nombor 5. Nombor 5 ni. Nombor 5 adalah visualization. Sebelum tidur, masa kita dah rehat, semua benda dah settle, kita cuba gambarkan apa benda yang kita nak capai esok. Sebagai usahawan, apa yang you nak? Apa you punya magic number? You nak capai berapa banyak? Contoh, kalau Walid nak jual berapa botol esok? 10, 5, 20, 30, 100. You kena bayangkan dulu. Dapat tak dapat, itu hal lain, tak apa. Yang penting sebelum tidur, you bayangkan dulu apa you nak. You bayang macam you dah dapat. Dan you kalau boleh, you celebrate dalam tidur tu. Cakap, belum tidur lah. So, you sebelum you tidur, bayangkan you celebrate dulu. Cakap, aku dah dapat ni. Dan aku mungkin dah jaya rekrut 10 orang ejen setiap hari seorang. Setiap hari, you dapat cari 10 orang. Dan mungkin you dapat close sale tu, close sini. You dapat macam-macam achievement. So, benda ni lah yang kita kena bayangkan sebelum tidur. So saya harap you all dapat sesuatu. You all dapat ni. Dan cuba try. InsyaAllah bila you amalkan, you akan rasa macam benda ni akan mengimprove atau memperbaiki hidup kita. Dan boleh tak saya nak tambah lagi satu point? Ada tak? Boleh tak saya tambah lagi satu point yang saya rasa pun bagus juga benda ni untuk anda sebelum tidur. Saya tambah Okay, thank you. So untuk kita tambah, untuk yang ke-6 saya bagi extra bonus ni. Saya bagi extra bonus adalah kita ingat dan syukuri apa yang berlaku pada hari tu sebelum tidur tu. Sepanjang hari yang sebelum tidur tu, cuba kita ingat, kita reflect back, muhasabah balik diri, dan cuba kita fikir benda yang kita syukuri hari tu. Kita kena bayangkan jugalah. Ni dalam konsep visualization juga. You bayangkan bahawa, bukan you bayangkan, you ingat balik, reflect back memory, apa yang you syukuri, dan you cakap, Alhamdulillah aku bersyukur ada orang close sale 1 botol AO contoh. Alhamdulillah aku bersyukur aku dapat tarik 2 orang untuk join jadi agent. Alhamdulillah aku dapat bersyukur. Alhamdulillah aku bersyukur aku dapat bantu tim aku beli tu, beli ni, beli tu, beli ni. So benda ni lah yang kita kena syukuri. Yang kadang-kadang manusia, especially kita ni, termasuk saya nampak macam saya cakap dengan you all, tapi sebenarnya saya tengah cakap dengan diri sendiri juga bahawa saya kurang bersyukur. So kita kena tambah kesyukuran, tambahkan lagi, gandakan lagi kesyukuran. InsyaAllah bila kita bersyukur, baru Allah bagi lebih. La in syakartum la azidanakum. Allah akan bagi kita lebih. Kita kena bersyukur dulu. Bersyukur banyak-banyak. Kadang-kadang benda tu yang tak bagus pun kita bersyukur. Alhamdulillah aku bersyukur aku ditipu kawan aku. Barulah aku tahu siapa kawan yang sebenar, siapa kawan yang tak sebenar. So yang benda yang teruk pun kita boleh syukuri sebenarnya. So that's why bersyukur adalah satu benda yang bagus. Sebelum kita tidur, kita fikir, reflect apa benda yang kita syukuri hari tu. So terima kasih pada yang join live malam ni. Thank you so much. Korang memang awesome.
Dan teruskan bersama Lalili. Dan saya nak beritahu hari Ahad depan insyaAllah kita ada satu session Lalili Talk Show dengan Sis Masnah. Yang mana kalau you all nak tahu Sis Masnah ni, dia duduk kat Sabah tau. Dia kat Sabah kira dalam pendalaman juga. Dan dia susah nak dapat internet. Tapi dalam kesusahan dia nak dapat internet tu, you tahu tak, dia boleh jadi upgrade jadi Silver Warrior. Daripada dropship fighter dia upgrade jadi warrior. Daripada warrior dia upgrade jadi bronze. Daripada situ dia jadi silver. Dia boleh upgrade walaupun internet line slow, walaupun duduk kat Ceruk. So kita ni yang duduk dekat bandar sangat, yang line laju pakai Unify apa semua, tapi tak boleh buat duit. Sedih sangat. Sedih sangat. So benda tu yang saya nampak, dia bukanlah kat mana you berada, tapi kat mana mindset dan pemikiran you berada. Tu beza dia. So jangan lupa kita jumpa malam tu, insyaAllah kita nak cuba korek lah. Kalau dia nak share, kalau dia tak nak share, bukan rezeki you all lah. Tapi kalau dia share, Alhamdulillah, pada 22 hari bulan 11 2020 tu, pukul 9.30 malam, you ada dekat page ni, insyaAllah kita akan share benda ni. So saya rasa tu saja daripada saya, Hasnul Lalili Empire. Sihatkan syok, kita jumpa lagi. Bye.